Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Bols Petang Cikgu Afif. Okey, pada hari ini saya ingin membuat satu perkongsian ilmu berkaitan bagaimanakah cara untuk mengisi markah di dalam scholarship. Okey, memandangkan ramai sangat cikgu-cikgu di sekolah ataupun penggiat-penggiat petang yang baru lagi menjinak dalam sukan petang ni. Jadi ada juga yang bertanya kepada saya, tolong buatkan satu video yang lengkap dan khas lah untuk membuat pengisian markah di dalam scholarship. Jadi di sini saya ingin membuat sedikit perkongsian ilmu dan saya harap perkongsian ilmu ini dapat memberi kesan dan penambahbaikan kepada penggiat-penggiat petang di Malaysia. Okey, di sini saya ada satu contoh scholarship di mana bagaimanakah untuk mencatat ataupun menulis skor ketika dalam sesi pertandingan sebenar lah. Okey, untuk pertandingan sebenar ni banyak kejohanan-kejohanan yang baru-baru ni yang dilangsungkan oleh mana-mana badan kebangsaan ataupun persatuan-persatuan, kelab-kelab ataupun sekolah-sekolah yang menganjurkan kejohanan sukan petang. Sebab sukan petang ni sekarang ni nampak seperti cendawan, maknanya berkembang dengan cepat. Okey, jadi untuk hari ni saya ingin tunjukkan cara untuk menuliskan markah ataupun skor point di dalam scholarship. Okey, ini sebagai contoh scholarship lah yang telah saya buat, yang pernah saya laksanakan, iaitu pemilihan atlet bagi SUKMA lah di negeri Melaka. Okey, di mana dalam scholarship ni kita kena mengenal pastilah bagaimanakah untuk menulis score point. Okey, sebagai contoh untuk perlawanan, okey, saya letak di sini perlawanan untuk kategori single. Okey, single. Okey, bila sebut berkaitan dengan pertandingan kategori single, single maknanya satu lawan satu, okey, seorang lawan seorang lah. Okey, double dua lawan dua, tiga lawan tiga. Okey, maknanya tiga lawan tiga tu tiga orang lawan tiga orang lah. Kalau double ni dua orang lawan dua orang, dan single ni seorang lawan seorang. Okey, jadi situasi sekarang ni saya ingin menceritakan bagaimanakah kategori single ataupun satu lawan satu. Okey, untuk pengetahuan semua, bila satu lawan satu ni kita menggunakan sebanyak 3 biji balls. Okey, dalam petang kita tak panggil bola, kita panggil ball. Okey, mana 3 biji ball yang akan digunakan untuk seorang individu dalam suatu pertandingan. Okey, jadi 3 biji ball ni lah yang menentukan untuk mendapatkan skor point dalam satu N. N ni dipanggil pusingan. Okey, kalau nama panjang dia kita tulis dengan istilah E N D. N. Okey, N ni maksudnya pusingan. Okey, tapi untuk dalam scholarship kita tak tulis N yang panjang macam ni lah, END. Kita akan gunakan huruf saja. N. N. Contoh kalau pusingan satu kita tulis N1. N1. Okey, N1. Okey, maknanya N ni singkatan kepada END, pusingan. Okey, kita gunakan huruf N saja dalam penulisan scholarship. Okey, ringkas N saja. Okey, huruf N, satu. Satu ni apa? Satu ni pusingan satu. Kalau N2, pusingan 2. Sampailah berapa banyak N, berapa banyakkah pusingan yang digunakan dalam pertandingan yang berlangsung ketika itu. Okey, untuk mencukupkan skor yang akhir, iaitu sama ada 13 poin ataupun 11 poin mengikut pada penganjur lah. Okey, ada setengah penganjur menggunakan situasi di mana bermain masa. Bila bermain masa, kita akan tengok siapakah yang ranking. Okey, yang ranking yang terbanyak ketika pertandingan tersebut. Contoh dia menang 8-3. So yang 8 poin lah yang akan menang dalam pertandingan tersebut. Itu sekiranya bermain dengan masa lah. Kalau bermain tanpa ada masa, okey, sebanyak 13 poin, maknanya dia adalah pemenang. Okey, saya kembali balik kepada singkatan tadi, istilah ataupun ini nama dia N ni pusingan. Kalau singkatan dia N1, N2 sampailah berapa banyak pusingan. Okey,
Situasi dia di mana contoh saya cakap tadi single, 3 lawan 3. 1 mana 3 biji bol lawan dengan 3 biji bol. Okey, mana seorang pakai 3 biji bol. Okey, contoh pusingan 1, dia berlawan ketika itu, dia mendapat poin paling maksimum lah, 3 poin. Di mana 3 biji bol tu mendekati dengan jack. Okey, 3 biji bol mendekati dengan jack. So dapat 3 poin betul. Jadi kalau 3 poin kita akan tulis di bahagian skor dia. Okey, di bahagian skor maksudnya contoh pasukan A bertemu dengan pasukan B. Okey, pasukan A ataupun atlet single A bertemu dengan atlet single B. Okey, situasi itu A mendapat 3 poin. Jadi kita akan tulis di angka 3. 1, 2, 3. So kita akan tulis singkatan tadi N1. Okey, saya tuliskan N1 dan kita bulatkan. Okey, ni contoh N1 di poin yang 3. Sebab apa 3? Sebab 3 biji menghampiri dengan jack. Okey, 3 poin. Okey, jelas So 3 biji dekat, so 3 poin, kita akan tulis N1 di angka 3. Untuk pusingan kedua, okey, dia berlawan. Maknanya gelung diletakkan arah yang berlawanan dan membuat balingan. Akhirnya dia mendapat sebanyak 2 poin. Maknanya tim A dapat lagi 2 poin. Jadi bila tim A dapat 2 poin, angka yang 3 tadi kita tambah dengan pusingan yang kedua dapat 2 poin. 1, 2. Maknanya akan tulis di sini N 2 dan kita bulatkan. Mengapa kena bulatkan? Okey, sebenarnya bulat ni tujuan dia untuk kita confirmkan itu adalah poin yang sebenar dan betul. Ada setengah atlet dia tak bulatkan, tapi saya lagi syorkan kepada atlet ataupun kepada situasi sebenar tu, belajarlah bulatkan daripada sekarang. Maknanya lepas tulis skor N1, N2 bulatkan. N bulat ni tandanya confirm. Mana poin tu memang dah confirm. Di mana confirm tu berlaku antara dua pihak lah. Tim A, tim B setuju dan dia tunjukkan skor dia N2 bulat. Okey. Di pusingan yang ketiga, N3. Pusingan yang ketiga, dia berlawan lagi. 1 lawan 1 tadi. Single lawan single. Dia tim A pula dapat lagi 3 poin. So bila dapat lagi 3 poin, dia akan tambah sini 3. 1, 2, 3. So di N3. Bulatkan. Saya ulang balik, N ni adalah pusingan, 3 ni adalah pusingan yang ketiga, bulat ni adalah confirmkan. Poin tersebut dia dapat 3. Okey. Di pusingan yang keempat, tiba-tiba pula pasukan B dia mendapat poin. Dia dapat 2 biji poin. Mana tim B pula dia yang dapat poin pula. Maknanya dia menang dalam pusingan yang keempat, dia dapat 2 poin. So tulis saja dekat bahagian B ni 1, 2. So pusingan berapa tadi ni? 3 kan? So pusingan 4. N4 bulatkan. Sebab apa 2? Sebab 2 poin dia dapat di pusingan yang keempat. Pusingan yang kelima, tiba-tiba pasukan B perform, main dengan bagus, dengan mantap. Dan akhirnya dia dapat 3 poin. So N5 bulatkan. Kenapa 5? Sebab 2 poin tambah dengan 3 tadi. Mana pusingan 5 dapat 3 poin kan? 1, 2, 3. Di angka 5, tulislah N5. Kenapa N? N pusingan 5 bulatkan di angka 5. Okey, contohnya macam ni. Okey, sampailah dia mendapat poin yang terakhir. Contoh pusingan yang ke-6, tim B dapat lagi 3 poin. Pusingan 7, dia dapat lagi 3 poin. Lepas tu pusingan yang ke-8, dia dapat 2 poin. N8, 2 poin. Okey, nampak? Jadi di pusingan N8 dia dapat 13. Sebab apa? Dia dapat 2 poin tadi. 1, 2 poin di pusingan 8 dan dapat 13. Mata air ada 13. So kita tulis sini 13, sini 8. Jadi tim B menang 13-8. Dan kita tulislah pasukan sini, pasukan B yang